Allah, dah besar-besar dah. Tak sangkanya kejap je masa berlalu. Kak, siapa tu kak? Oh, Syafiqah ni anak kawan akak ni. Mereka ni 5 orang anak kawan akak ni. Lelaki semua, hero-hero. Semuanya diorang ni, Syafiqah nak tahu. Semua mereka ni, nama mereka dimulakan dengan nama Abdul. Kami gelar mereka ni 5 Abdul. 5 Abdul? Iya. Dari mana dapat idea tu? Dari filem 3 Abdul ke? Boleh jadilah tu. Tapi sebenarnya Syafiqah menamakan anak dengan nama Abdul ni, kemudian kita sandarkan dengan Asmaul Husna macam kawan akak ni. Sebenarnya ada satu perbuatan yang sangat baik kerana dia seperti satu doa. Semoga anak-anak itu dia mendapat sifat Allah, semoga mereka bersifat dengan sifat yang baik. Dan perbuatan ini juga merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, iaitu menamakan anak dengan nama-nama yang baik. Perbuatan sebegini boleh dicontohi oleh ibu bapa di rumah. Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah, dalam slot menengah rendah pada hari ini. Menariknya, hari ini kita nak belajar mata pelajaran pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 1 dengan topiknya Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Dan bersama dengan kita di studio pada hari ini, Ustazah Siti Rahmah Syahbudin daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syafiqah. Ustazah sihat? Alhamdulillah sihat. Sama lah kita hari ini Ustazah. Warna Ya, hijau. matching. Matching gitu. Dan juga terima kasih Ustazah. Dan juga bersama dengan kita guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nora Semawati Mak Din daripada SMK Sultan Abdul Samad, Kelang, Selangor. Cikgu apa khabar? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami. Jadi Ustazah, bukan kita bertiga sahaja dalam studio ni, tapi bersama-sama dengan kita murid-murid di talian. Jadi mungkin Ustazah boleh memperkenalkan mereka. Dipersilakan. Okey. Bersama kita adalah 4 orang anak murid Ustazah daripada Sekolah Menengah Sains Selangor. Yang pertama sekali adalah Mursyidah Adelina. Lambai sikit Mursyidah. Lambai sikit. Okey, yang kedua ialah Irfan Iskandar. Lambai sikit Irfan. Hai Irfan. Okey, yang ketiga ialah Said Faris Hamizan. Lambai sikit Said Faris. Okey, dan yang keempat adalah Akila Qurratu Aini. Lambai Akila. Okey, ahlan wa sahlan. Selamat datang ke Didik TV KPM. Jadi Ustazah, untuk topik kita hari ini Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Sebenarnya apa kaitan gimmick tadi yang kita buat Ustazah dengan topik kita pada hari ini? Persilakan. Okey. Kaitan antara gimmick kita dengan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Ini Syafiqah merupakan salah satu daripada Asmaul Husna. Jadi Ustazah, Asmaul Husna tu penting dalam kehidupan kita. Sangat jadi mungkin penting. Semua murid-murid dah bersedia nak belajar daripada Ustazah. Apa dia tu Asmaul Husna? Apa dia kita itu? berkenalan. Ya, betul. Jadi dipersilakan Ustazah. Terutama Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Al-Musawwir. Terima kasih Syafiqah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ustazah sekali lagi dalam slot Pendidikan Islam Menengah Rendah bersama Ustazah Siti Rahmah binti Syahbudin atau nama singkatan Ustazah Usrah. Okey, pada hari ini Ustazah akan membawakan satu tajuk dalam bidang akidah Pendidikan Islam tingkatan 1, iaitu Al-Khaliq dan Al-Musawwir, seperti mana yang telah diwawarkan oleh Syafiqah, pengacara yang cantik manis pada hari ini ya. Okey, Ustazah. Jadi pada segmen yang pertama Ustazah nak memperkenalkan, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang Al-Khaliq dan Al-Musawwir, Ustazah nak memperkenalkan dulu kepada murid-murid di luar sana dan murid-murid yang dalam studio kita, apa dia Asma Allah Al-Husna. Ya. Okey, Asma Allah Al-Husna bermaksud Allah SWT mempunyai 99 nama. Ya. Selain nama Allah.
Selain nama Allah itu, ya, ada lain nama lain iaitu 99 nama. 99 ni bukan yang kita reka-reka. Bukan yang kita reka-reka, tetapi 99 nama ini adalah bilangan yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Okey. Seperti mana senarainya akan kita dengar dan kita lihat pada video yang akan ditunjukkan sebentar lagi. Baik. Persilakan kita lihat video yang akan dipaparkan. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Itu dia Ustazah, Ustazah? Ya. Masya-Allah. Jadi kita ada 99 nama, Syafiqah. Kalau kita nak menghafal Ar-Rahman, Ar-Rahim, tahun bila lah nak habis kan, Syafiqah. Jadi dengan mendengar lagu tersebut, zikir tersebut setiap hari, kita boleh dengar lagu tersebut, zikir tersebut. Jadi insya-Allah pada setiap hari kita boleh terus mengingatnya, ya. Jadi sebenarnya ada kelebihan nak ingat nama Allah ni. Jangan 99 ya Allah, banyak Ustazah. Okey, jadi ni Ustazah nak beri berita gembira
kita. Supaya kita semua menjadi motivasi kepada kita untuk mengingat nama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahidan. Satu lagi nak 100 kan. La yahfazuha ahadun illa dakhalal jannah. Rawahul Bukhari. Yang bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai 99 nama, 100 kecuali satu. Maksudnya nak satu lagi cukup 100. Orang yang mengingati nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala ini pasti akan masuk ke dalam syurga. Best ke tak best tu Syafiqah? Seronok sangat Ustazah. Seronok, Dapat beronok-ronok. syurga. Kan? Jadi janganlah kita malas nak hafal 99 tu. Berapa minit je pun kita tengok tadi kan. Betul. Apa zikir tadi tu tak sampai pun 3 minit dah habis kan. Okey. Jadi antara 99 nama Allah ni yang ustazah nak fokuskan pada hari ini 2 saja. Tengok daripada 92 je kita nak belajar hari ini. Tak adalah beban sangat kan murid-murid semua. Yang pertama Al-Khaliq dan yang kedua Al-Musawwir, ya. Okey. Jadi Al-Khaliq dan Al-Musawwir ini diambil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Yang bermaksud dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pencipta. Al-Khaliq yang bermaksud yang Maha Pencipta. Al-Bari yang bermaksud yang Maha Pencipta makhluk. Al-Musawwir yang Maha Pembentuk pelbagai rupa. Baginya nama-nama yang baik dan mulia. Segala yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, iaitu pada Allah, dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya? Jadi kita dah tahu dari mana sumber Al-Khaliq dan Al-Musawwir ini diambil daripada Al-Quran, ya. Okey Syafiqah, selain daripada 99 nama Allah Asmaul Husna tadi, murid-murid dan kita sebagai umat Islam, kita hendaklah mengetahui juga 20 sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Syafiqah nak tahu tak? Nak tahu, mesti. Murid-murid kat Google Meet nak tahu tak? Kalau nak tahu, angkat ibu jari. Angkat ibu jari. Angkat ibu jari. Semua nak tahu ni Ustazah. Ya, okey. Ada 20 sifat Allah SWT yang wajib kita ketahui. Ya? Yang pertama baca daripada kiri, ya, yang warna ungu. Wujud. Maksud wujud, wujudlah. Faham kan? Yang kedua qidam. Qidam maksudnya sedia ada. Yang ketiga baqa'. Baqa' tu bahasa Arab lah, ya. Yang atas tu bahasa Arab, yang dalam kotak bawah tu bahasa Melayu, ya. Maksudnya kekal. Maksudnya Allah ni memang kekal. Allah, sifat Allah kekal. Mukhalafatuhu lil hawadith, maksudnya Allah ni berlainan dengan makhluk. Kalau yang kata Allah tu kalau yang kata Allah tu ada tangan, memang tak adalah tu. Kalaupun dia kata ada tangan, tapi tangan ni tak sama lah dengan manusia, macam tu, ya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Contohnya kita ni kalau manusia nak berdiri kena ada apa Syafiqah? Kena ada kaki. Kena ada kaki. Tapi Allah berdiri, tapi bukan dengan kaki. Macam mana? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Tapi Allah kata Allah berdiri dengan sendirinya, tanpa memerlukan bantuan, ya. Okey, sifat yang keenam. Wahdaniyah. Apa maksud wahdaniyah? Wahdaniyah maksudnya esa. Bukan satu, ya. Murid-murid semua, kalau satu dia mesti ada nombor 2. Dia esa, tunggal. Kalau anak seorang kita panggil anak tunggal kan? Anak satu ke? Anak kan? tunggal. Tak, anak tunggal kan? Sebab apa? Dia tak ada 2 dah. Ya, esa. Kudrah, berkuasa. Maksud kudrah tu berkuasa. Allah paling maha berkuasa. Iradah, Allah berkehendak. Ikut kehendak Allah lah, nak cipta apa, nak buat apa kan, nak buat syurga, nak buat neraka, nak buat malaikat kan. Ilmun, Allah mengetahui segala benda yang nyata, yang tersembunyi, yang bakal berlaku, yang telah berlaku, yang akan berlaku, ya. Hayyun, hidup Allah ini tidak akan mati sampai bila-bila, dan Allah tidak memerlukan nyawa pun. Kita manusia memerlukan sesuatu untuk menghidupkan. Benda lain pun kan. Kalau benda perlu bateri, perlu elektrik kan. Tapi kita macam manusia perlu nyawa. Tapi Allah tak perlu semua benda tu, ya, untuk tapi Allah hidup, ya. Okey. Masya-Allah. Seterusnya lagi, sifat Allah yang seterusnya sam'un, mendengar. Yang Allah dengar semua benda.
Semua benda. Walaupun apa yang dalam hati Ustazah. Ya, ya, semua benda yang kita ni, yelah kan cakap belakang lah apa, so cakap depan, cakap semualah kan, semua Allah dengar kan. Basar, melihat, melihat segala benda Allah boleh lihat. Kalamun berkata-kata, Allah Maha berkata-kata, qadiran berkeadaan Allah yang Maha berkuasa, muridan keadaan Allah yang berkehendak. Kemudian aliman keadaannya iaitu Allah yang mengetahui, hayyan keadaannya yang hidup, sami'an keadaannya yang mendengar, basiran keadaannya yang melihat, dan yang terakhir mutakalliman keadaannya yang berkata-kata. Ya, jadi maksudnya berkata-kata tu Syafiqah, kalau Al-Quran tu kalamullah, cantik bahasanya kan. Kita tak pernah bosan baca Al-Quran kan. Baca novel paling kuat pun berapa kali je kan. Tapi kalau baca Al-Quran kita tak pernah bosan. Sebab apa? Allah pandai berkata-kata kan. Ya, okey. Inilah dia segmen yang Ustazah paling suka. Ya. Uji minda. Uji minda. Kita nak uji minda anak-anak murid Ustazah. Okey. Untuk soalan yang pertama, nyatakan 4 nama asma Allah Al-Husna selain Al-Khaliq dan Al-Musawwir yang selalu anda sebut dalam seharian. Siapa nak jawab? Okay, siapa nak jawab? Boleh bersedia dengan kita punya bintangnya Syafiqah. Okey, Said. Okey, silakan Said. Turn on your microphone. Yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim, yang ketiga Al-Malik, yang keempat Al-Azim. Okey, biasanya kita baca dalam membaca Al-Quran, Al-Fatihah kan. Kita tengok jawapannya. Ya, kalau Ustazah pun biasalah kan Bismillahirrahmanirrahim. Memang itulah ya nama yang kita selalu sebut. Okey, Ustazah bagi 2 bintang. 2 bintang. Okey, soalan Said. seterusnya. Okey, silakan Ustazah. Nyatakan kelebihan orang yang mengingati 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah dah sebut tadi kan. Siapa yang ingat jawapannya? Okey, siapa nak jawab? Okey, Mursyida. Okey, silakan Mursyida. Okay. Kelebihan orang yang mengingati nama Allah ialah pasti akan dapat ganjaran syurga. Pasti akan mendapat ganjaran syurga. Menghafal ke dia ni? Ya, okey. Pasti akan masuk ke dalam syurga Allah SWT. Tahniah, 2 bintang juga untuk Mursyida. 2 bintang untuk Mursyida. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan 2 nama Allah, 2 nama asma Allah Al-Husna selain Al-Khaliq dan Al-Musawwir yang anda tahu beserta maksud. 2 je. Siapa nak tambah lagi? 2 lagi nama Allah. Okey, Irfan. Irfan, silakan. Ar-Rahman maksud dia yang Maha Pemurah, Ar-Rahim maksud dia yang Maha Pengasih. Okey, mari kita lihat. Ya, tahniah Irfan sebab dia bagi 2 nama berserta maksud. Jadi 2 bintang untuk Irfan. Tahniah. Okey, kemudian soalan yang terakhir untuk sesi kali ini, nyatakan 2 antara sifat 20 Allah yang wajib umat Islam ketahui beserta maksud. Tak ada maksud, tak dapat bintang. Beserta maksud tu adik. Akilah je belum jawab kan. Boleh Akilah. Akilah, silakan. Ya Allah. Silakan. Yang pertama, kidam bermaksud sedia ada. Yang kedua, bakok bermaksud kekal. Okey, mari kita semak ada tak dalam list Ustazah. Okey, bolehlah. Ya, okey. Tahniah Akilah, 2 bintang untuk Akilah. Okey, masya-Allah. Hebat-hebatlah adik-adik kita ni. Dengar Akilah batuk tadi Ustazah pun boleh tak nak minta izin nak minum? Masya-Allah. Okey, tahniah semua adik. Kita belajar sifat 20 Allah dan juga kita belajar juga tentang Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Jadi adik-adik kita nak bagi ruang kat Ustazah dan juga kita semua untuk berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Baik, sekarang anda bersama dengan kami dalam slot menengah rendah Didik TV KPM dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 1 dengan topiknya Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Jadi Ustazah, untuk segmen Syafiqah, kali ini kita nak tahu lebih dalam berkenaan dengan Al-Khaliq. Ya, Apakah itu? boleh. Dipersilakan. Okey, sebelum terima kasih Syafiqah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang Al-Khaliq, Ustazah nak membawa Syafiqah, nama Ustazah dekat Google Meet dan anak-anak murid di luar sana untuk memerhatikan gambar-gambar 7 keajaiban semula jadi dunia. Boleh? Boleh. Ya. Mari kita lihat. Okey, kita pergi kepada bidang akidah Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khaliq. Ini adalah gambar Grand Canyon. Syafiqah pernah tengok Grand Canyon? Saya tak pernah tengok tu Ustazah. Cantiknya masya-Allah. Ni Grand Canyon, ya. Grand Canyon ni salah satu yang CNN telah iktiraf sebagai keajaiban dunia. Mereka Grand Canyon ni terbentuk secara semula jadi. Tengok tu ya, betapa takjubnya. Ini memang dia terbentuk pada fahaman orang yang dia tak percaya kepada Allah. Dia sangka benda ni semula jadilah, tapi pada fahaman kita orang yang beriman dengan Allah SWT, benda ni atas izin Allah, ya, berlaku atas izin Allah SWT. Ini menunjukkan bahawa Allah itu bersifat dengan Al-Khaliq. Allah lah yang mencipta, yang plan nak buat benda ni. Cantik tak Syafiqah? Cantik sangat. Cantik sangat kan. Okey, ini baru pertama. Kita tengok keajaiban yang kedua. Nama ni Syafiqah pernah tengok? Ya Allah, semua dua-dua saya tak pernah tengok. Ini terumbu sawar besar. Terumbu ni apa benda? Terumbu ni adalah batu karang. Kawasan ni dia tempat batu-batu karang, dia banyak batu karang kat sini. Batu karang ni dia kat kawasan ni memang banyak batu karang dan memang kawasan ni diiktiraf sebagai salah satu keajaiban semula jadi dunia oleh CNN. Ya, jadi nama kawasan ni kita panggil terumbu sawar besar di Australia. Ya, cantik kan? Cantik. Dia bukan cantik, dia cantik sangat. Dia sangat cantik. Ya. Okey, Ustazah masa tengok gambar ni kan, ya Allah, bilalah nak sampai sini ni ya. Okey, ya. Jadi yang mampu buat benda ni, Syafiqah agak kat siapa? Masya-Allah, semestinya Al-Khaliq. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ni manusia tak ada yang boleh cipta ni ya. Okey, kemudian yang ketiga, ini pelabuhan Rio de Janeiro. Ya, pelabuhan Rio de Janeiro. Kenapa pelabuhan ni? Pelabuhan ni biasa kita kata manusia yang bina kan. Tapi kenapa? Sebab pelabuhan ni dia yang bangunan tu je yang manusia cipta. Tapi yang lain tu adalah dia Allah yang memang semula jadi. Ya, bangunan saja yang dia punya pelabuhan ni memang cantik semula jadi ya. Okey, kemudian seterusnya Gunung Everest. Gunung Everest ni adalah di kawasan di mana kalau seseorang berada di Gunung Everest, dia berada di dua tempat, iaitu di darat dan di udara. Tengoklah tu Syafiqah. Syafiqah tengok, dia ada tanah tapi dia juga berada di langit. Awan kan, berada di awang-awangan. Itulah dia keajaiban dunia ya, dua tempat dan satu. Okey. Kemudian seterusnya Aurora Kutub. Di Kutub Utara ya. Cantik tak Syafiqah? Cantik. Kan pada waktu malam ya. Okey. Ini gunung berapi Parikutin. Ini adalah gunung berapi termuda di dunia yang terbentuk pada tahun 1943. Ya, di mana pada masa di meletus tu manusia sekitar itu dapat memerhatikan ya bagaimana dalam masa beberapa kalau saya tak silap dalam berapa minggu ya dia punya lava tu terbentuk ya. Mereka dapat, padahal dia sebenarnya bukan gunung berapi asalnya. Ya, gunung ni tiba-tiba dia jadi gunung berapi ya. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah air terjun Victoria. Ya. Betapa cantiknya ya. Okey. Jadi ya, semua benda-benda ini adalah menunjukkan bahawa Allah ini Maha Pencipta. Ya, semua benda ini adalah Allah sahaja yang mampu cipta. Ya. Semula jadi ni. Tak ada siapa yang boleh cipta kan. Dia menimbulkan keimanan, rasa takjub, kepercayaan kepada Allah, keagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kita pergi kepada maksud Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khaliq. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mencipta makhluk daripada tiada
kepada ada, mengikut kehendaknya seperti yang telah ditakdirkannya dengan sempurna. Macam kita tengoklah tadi 7 keajaiban dunia tu, Syafiqah, ada tak yang tak sempurna pada pandangan mata Syafiqah? Subhanallah, kalau depan mata tu saya rasa dah Gambar je pun kita tengok dah kagum kan, apa lagi kalau berada depan mata kan. Dan kalau kita ni, kita tak payahlah kan jauh-jauh, kita nak masak saja pun kan, kalau kita tak ada panduan resepi, boleh tak kita nak buat? Mesti kita tanya. Betul. Kan, kalau tak ada panduan resepi kita tak pandai kan, tak pandai. Tapi Allah ni nak cipta tak ada panduan apa-apa kan. Tak ada panduan apa-apa, daripada tiada kepada ada. Itulah dia perbezaan antara bolehnya daya kemampuan Allah mencipta dengan manusia mencipta. Bezanya, ya. Okey. Jadi dalil nakli. Jadi dalil ni, Syafiqah, dia ada 2 jenis, ya. Yang pertama nakli. Nakli ni adalah dalil yang diambil daripada Al-Quran dan hadis, dan yang kedua dalil akli. Dalil akli ni murid-murid semua adalah dalil yang kita boleh peroleh daripada proses pemikiran, ya, logik akal, ya. Okey. Dalil nakli bermaksud Allah SWT, yang kita ambil untuk dalil nakli Al-Khaliq ialah Allah SWT berfirman dalam surah Fatir ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu fa anna tu'fakun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai manusia, kenangkanlah nikmat Allah SWT yang telah dikurniakan kepada kamu. Tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dia, iaitu Allah, memberikan rezeki kepada kamu daripada langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya, maka mengapa kamu rela dipalingkan daripada menyembahnya? Jadi kan kita dah tengok tadi betapa Allah itu maha mencipta segala-gala benda dekat dunia ini. Kita dah tengok tadi keajaiban dunia kan. Dan Allah yang memberi rezeki kepada manusia. Hanya Allah saja yang mampu memberikan segala-galanya kepada kita. Apa yang ada pada tubuh badan kita ni, murid-murid semua, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semua Allah yang beri. Jadi memang tiada Tuhan yang layak disembah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sewenang-wenangnya hendak rela dipalingkan daripada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, kemudian dalil akli. Jadi menggunakan yang dalil pemikiran, proses penciptaan manusia ini telah disebut dalam Al-Quran sejak zaman Rasulullah SAW lagi, dan pada zaman sekarang 1400 tahun kemudian telah diakui benar oleh ilmu sains moden. Jadi ibu-ibu mengandung memang tahulah kan, dia punya carta semakan kandungan tu memang betul dia sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran, ya. 4 bulan kan, memang samalah, ya. Okey, kemudian jadi jadi dalil akli lagi, tiada yang mampu mencipta sesuatu yang menandingi ciptaan Allah menggunakan teknologi moden. Dan yang laginya, Allah ni pernah mencabar, Syafiqah, pernah mencabar manusia. Manusia ni Allah suruh kita ni semua bersatu untuk mencipta seekor lalat. Allah tak suruh cipta Grand Canyon, tak payah. Lalat je. Lalat je. Boleh tak cipta? Dan Allah bagi tahu lagi jawapannya, tak mampu. Kita tak mampu nak cipta lalat. Bahkan saya kagum tak tengok Grand Canyon lah. Saya tengok langit yang cantik pun saya dah subhanallah. Kan? Ya Allah. Okey, tibalah kita ke sesi yang dinanti-nantikan. Ya, adik-adik. Bersedia? Jadi sesi uji minda kita. Pernyataan yang manakah menunjukkan takrif Allah Subhanahu Wa Taala Al-Khaliq? Siapa yang nak jawab? Okey, siapa jawab? Irfan. Okey, silakan Irfan. Jawapan dia yang warna hijau tu. Warna hijau. Warna hijau. Allah SWT maha mencipta makhluk daripada tiada kepada ada, mengikut kehendaknya seperti yang telah ditakdirkannya dengan sempurna. Ya, betul. Bijak Irfan. Okey, 2 bintang. Okey, tanda Irfan. Okey, soalan seterusnya. Okey. Nyatakan dalil nakli yang menerangkan bahawa Allah SWT Al-Khaliq. Okey, Akilah. Okey, silakan Akilah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Fatir ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu uskuru ni'matallahi 'alaikum
Hal min khaliqi ghairallahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu fa anna tufakun. Betul Ustazah? Sadaqallahul Sadaqallahul Azim. Azim. Okey, betul. Alhamdulillah. 2 markah. 2 bintang. Maklumlah. Terpengaruh dengan suara sedap. Akilah Ustazah tadi. Ya, Akilah. Akilah. Tanya Akilah. Okey, soalan ketiga. Ini main isi di tempat-tempat kosong. Okey. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Apa telah disebutkan di dalam Al-Quran sejak lagi dan diakui benar oleh ilmu sains moden? Apa yang Ustazah cakap tadi? Pasal apa? Siapa nak jawab? Okey, siapa nak jawab? Okey, Said. Okey, silakan Said. Boleh Said? Ni Said, apa jawapannya? Proses penciptaan manusia Okey. telah disebut di dalam Al-Quran Ya, sejak zaman Rasulullah SAW dan telah diakui oleh ilmu sains moden. Ya, betul. Tahniah. Said. hebat. 2 bintang. Betul. 2 bintang untuk saya. 2 bintang untuk saya. Oh, kita ni Ingatkan salah sebut tadi. Okey, soalan yang terakhir. Allah mencabar manusia untuk mencipta apa dan hasilnya teng. Okey, Mursyidah. Allah mencabar manusia untuk mencipta lalat dan hasilnya manusia tidak dapat menciptanya. Mencipta lalat dan hasilnya manusia tidak dapat menciptanya. Betul Ustazah? Betul ke tak betul? Manusia ya, tiada yang mampu menandingi ciptaan Allah. Ya betul lah tu, tak mampulah cipta kan. Bolehlah, bagilah juga 2 bintang. Okey, alhamdulillah. Subhanallah. Dan saya yakin Ustazah, murid-murid kita pun banyak melihat keajaiban Allah Subhanahu Wa Taala ataupun keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni kita nak menghayati kehidupan yang Allah berikan, kita berikan ruang untuk berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Mari Didik kita TV. nak menghayati langit. Hayati langit. Okey, Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, bersama sekali lagi dalam slot menengah rendah pada hari ini untuk Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 1 dengan topiknya Al-Khaliq dan Al-Musawwir, dan bersama dengan kita Ustazah Siti Rahmah Syahbudin. Ustazah, untuk segmen kali ini kita nak lebih fahami tentang Al-Musawwir. Jadi dipersilakan Ustazah. Okey, terima kasih Syafiqah. Okey, sebelum Ustazah nak menerangkan tentang maksud Allah Al-Musawwir, Ustazah nak minta tolong Syafiqah dulu, boleh tak? Boleh sangat. Okey, Syafiqah nampak tak ada mangkuk-mangkuk berisi makanan di hadapan nampak. Syafiqah? Ada okey. jambu. Lepas tu, ada jambu, iaitu ada buah ciptaan Allah di hadapan Syafiqah, dan ada coklat buatan manusia di hadapan Syafiqah. Jadi boleh tak Ustazah nak minta tolong Syafiqah rasa dulu buah jambu yang sebelah kanan? Okey. Okey, ya. Saya rasa tiga-tiga Ustazah kan? Ya. Okay. Rasa dulu jambu yang sebelah kanan. Okey, bagi tahu Ustazah rasa dia apa? Okay, rasa yang ni rasa manis Ustazah. Manis ya? Manis-manis macam tu. Okey, alhamdulillah manis ya. Okey. Cuba tolong rasa pula buah yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri di hujung ni. Ini rasa dia sedikit tawar. Sedikit tawar daripada yang sebelah kanan tadi. Ya, betul. Ini manis, ni macam tawar-tawar sikit. Okey, untuk pengetahuan Syafiqah, dia adalah daripada jenis jambu yang berlainan. Ya. Okey, tapi dua-duanya ciptaan Allah. Ya, okey, yelah jambu mana ciptaan manusia kan. Okey. Kemudian Ustazah nak Syafiqah makan pula, boleh dah ke makan coklat kat tengah tu? Boleh. Sedia dah. Alhamdulillah. Okey. Tolong makan coklat yang kat tengah tu ya. Okey, coklat ni. Tapi kalau Ustazah, saya tengok kat sini, coklat dia ada banyak acuan tau. Macam banyak acuan pula, banyak bentuk. Ada bentuk love,
ada bentuk Tiram. tiram. Ya. Ada bentuk rectangle macam ni. Rectangle. Terus ada bentuk daun lagi. Okey, saya rasa dulu boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rezeki. Okey. Okey. Rasa dia manis. Manis. Ada masam tak? Tak ada. Rasa manis je. Coklat biasanya manis ya. Ya, betul. Okey. Cuba rasa yang bentuk lain. Okay, saya rasa bentuk love lah Ustaz. Okey. Sweet sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ada perbezaan rasa tak? Tak ada beza rasa. Rasa Tapi sama bentuk je. dia Bentuk je berbeza. tapi rasa dia Sama. Manis. Okey, terima kasih Syafiqah. Ustazah akan ulas dengan lebih lanjut masa Ustazah terangkan tajuk ni. Boleh? Okay, baik, silakan. Terima kasih Syafiqah ya. Okey. Ustazah boleh sambung Syafiqah ya? Silakan Ustazah. Okey, terima kasih Syafiqah. Ustazah harap tidak bertambah lah ya apa-apa yang tak patut. Okey. Terima kasih Syafiqah. Okey, kita teruskan murid-murid semua dalam bidang akidah Allah Subhanahu Wa Taala Al-Musawwir. Kita pergi dulu kepada maksud Allah Subhanahu Wa Taala Al-Musawwir. Allah Subhanahu Wa Taala, maksud Al-Musawwir ialah Allah Subhanahu Wa Taala Maha mencipta makhluk dengan pelbagai rupa dan identiti yang tersendiri tanpa berpandukan sebarang contoh sebelumnya. Ni yang ustazah suka tadi. Nak tunjukkan. Yang tadi Syafiqah tengok apa coklat tadi ni kan. Coklat tadi tu kan banyaklah bentuknya, betul tak Syafiqah? Betul. Ada tapi love, kalau ada ni, pakai tangan agak-agak Syafiqah dapat tak buat cantik bentuk macam tu? Saya kena cuba. Kena cuba dulu ya. Kan. Lepas tu dia mesti ada kena buat acuan yang kena buat acuan yang standard lah, orang kata kan selaras kan, baru dapat kan. Dan mesti ada contoh sebelumnya daripada biasanya kita ambil ni contoh daripada sekeliling kan, alam semula jadi baru kita boleh buat. Tapi Allah ni mencipta, merupakan, memberi bentuk, memberi rupa, memberi bentuk memang tidak ada contoh sebelumnya. Jambu sama-sama jambu tapi boleh berbeza rasa. Tapi bentuknya Syafiqah tengok sama. Betul, bentuk dia Coklat tadi bentuknya lain tapi rasanya sama. Ya. Betul. Tapi jambu bentuknya sama tapi rasanya lain. Ya. Magic ke magic tu? Kan ajaib kan? Ajaib ya. Okey, itu maksudnya Allah SWT Al-Musawwir. Baik. Okey, dalil nakli Allah SWT Al-Musawwir. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Yang bermaksud dialah, iaitu Allah yang membentuk rupa kamu dalam rahim ibu kamu sebagaimana yang dikehendakinya. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkannya, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, ini dia dalil akli Allah SWT Al-Musawwir. Kita tengok rupa luaran. Ya, yang membezakan manusia ni antara satu sama lain. Ya, wajah, warna kulit. Wajah ni kita semua ni ada dua mata, satu mulut, satu hidung, dua tangan, dua pipi, mulut satu. Tapi muka kita ni lain. Bagi ustazah ni ajaib. Ya, warna kulit lain kan. Jantina lelaki perempuan bangsa berbeza ya. Inilah contohnya. Ni anak murid ustazah ni. Anak murid ustazah ni contoh-contoh ni kan. Dua-dua ada mata yang semua ada mata dua tapi rupa lain-lain kan. Ini contohlah ya. Okey, ini pula buah mangga ciptaan Allah. Tengok ya. Namanya semua mangga. Tapi ada mangga apalah jenisnya kan. Tengok ada mangga yang warnanya dari muda sampai tua kuning. Ada yang tua pun ada yang kuning campur merah-merah kan. Lepas tu ada mangga yang warna dalamnya masak tapi dia warna dia ada kuning merah. Ada mangga yang jenis kuning dengan hijau. Tengok padahal ni semua mangga. Ni semua Allah cipta ni. Betapa hebatnya ya. Allah mencipta makhluk. Ya. Pelbagai. Kalau kita nak senaraikan, kalau ustazah buat carian kan, carian dekat internet, dekat India je ada 1000 jenis mangga. Masya Allah, subhanallah. Mangga je ni, belum masuk buah lain lagi Syafiqah. Baru mangga. Ya. Banyak jenis ya. Okey, itu luaran. Untuk membezakan identiti dalaman pun Allah cipta lain juga.
Ya, rupanya Allah ni maha hebat ya, Al-Musawwir ya. Bukan setakat luaran je Allah boleh bezakan, yang dalaman pun Allah boleh bezakan. Apa yang Allah boleh bezakan identiti dalaman? Mata kita ni rupanya berbeza, murid-murid semua. Cap jari kita berbeza, jenis darah kita berbeza, DNA kita pun berbeza. DNA ni adalah kelompok sel yang membentuk diri kita ni ya. Ini contoh mata. Cantik tak mata dia, Syafiqah? Cantik. Warna biru. Cantik kan? Ya, bukan mata ustazah. Ya. Tu cap jari kita ni kan. Ya. Cap jari kita berbeza. Terus sama lain. Tu jenis-jenis darah. Ya, ada B, ada A, ada AB, ada O kan. Ini adalah apa, komponen DNA ya. Gambar komponen DNA. Jadi dalil akli Allah SWT Al-Musawwir ni, daripada identiti dalaman tadi tu, ya, mata, cap jari, jenis darah ni, dia boleh pula kita ni manusia memanfaatkan perbezaan identiti dalaman tu untuk kita mencipta teknologi imbasan retina mata, pengecaman cap jari, pengecaman DNA, boleh menyelesaikan pelbagai masalah. Bukan masalah jenayah saja. Jenayah tu memanglah kan. Masalah, jangankan masalah jenayah, masalah pendaftaran, masalah pasport, semua-semualah. Kan? Bukan saja yang jenayah, yang tak jenayah pun kan boleh kita selesaikan. Okey. Dah sampai kita ke segmen uji minda ya. Bersedia adik-adik kita? Masih bersemangat tu. Okey. Soalan pertama, pernyataan manakah yang menunjukkan takrif Allah SWT Al-Musawwir? Warna apakah pula ni? Tadi warna hijau, adakah hijau lagi? Siapa Ya, dulu? Akilah. Okey, silakan Akilah. Warna ungu. Boleh dibacakan Ustazah? Warna pink Ustazah. Bila Akilah bacakan Ustazah? Okey, bacakan. Bacakan Akilah. Allah SWT Maha mencipta makhluk dengan pelbagai rupa dan identiti yang tersendiri tanpa berpandukan sebarang contoh sebelumnya. Ya, Alhamdulillah. 2 bintang untuk Akilah. Tahniah. Okey. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan dalil nakli yang menerangkan bahawa Allah SWT Al-Musawwir. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, Irfan. Silakan Irfan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Masya Allah. Irfan hafal. Bagi 3 bintang untuk Irfan. Hebat Irfan ni. Okey Ustazah. Tahniah Irfan. Okey, seterusnya soalan yang ketiga. Nyatakan 2 ciptaan Allah dari segi rupa luaran dan identiti dalaman. Ada 2 aspek ya yang boleh membezakan antara sesama manusia. Okey, siapa nak jawab? Okey, Murshidah. Okey, silakan Murshidah. Untuk rupa luaran, apa jawapan dia? Dari segi rupa luaran, kita boleh membezakannya dengan melihat warna kulit dan jantina. Dari segi identiti dalaman pula, kita boleh bezakannya dengan cap jari dan jenis darah. Okey. Ya, betul. Boleh pilih 2 ya daripada jawapan tersebut. Tahniah. Okey, tahniah Murshidah. 2 bintang untuk Murshidah. Okey. Okey, soalan terakhir. Nyatakan 2 contoh teknologi yang boleh terhasil daripada perbezaan identiti dalaman yang wujud dalam diri manusia. Okey, boleh Akilah Ustazah kan? Ke siapa? Said belum. Said. Silakan Said. Yang pertama, teknologi pengecapan cap jari. Yang kedua, teknologi pengecapan DNA. Okey, teknologi pengecaman cap jari dan teknologi pengecaman DNA. Okey, tahniah Said. 2 bintang untuk Said. Hebatlah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penerangan berkenaan dengan Al-Musawwir. Masya Allah, hebatnya ciptaan Allah. Kita pun kalau lihat guna mata pun subhanallah. Cantik orang cantik, nampak orang cantik pun subhanallah. Okey, jadi Ustazah. Masya Allah. Jadi Ustazah, sekarang kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM.
KPM. Alhamdulillah, kembali lagi dalam slot menengah rendah Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam untuk murid-murid tingkatan 1 dengan topik kita Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Subhanallah. Jadi Ustazah, kalau kita lihat itu ciptaan Allah, tapi apakah peranan kita sebagai seorang manusia untuk benar, meneroka Syafiqah. ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala? Dipersilakan Ustazah. Okey, saya akan terus terangkan lebih lanjut apakah peranan kita sebagai seorang manusia apabila dengan ciptaan yang Allah telah berikan kepada kita ini, ya Syafiqah. Okey. Peranan manusia dalam meneroka ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ini kita ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi ini, kita diberikan tanggungjawab yang besar. Yang pertama, untuk mentadbir alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala mengikut panduan yang diberikan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, untuk mentadbir alam ni, jadi apa yang kita kena buat? Menyelidik dan meneroka keajaiban ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menyelesaikan dan mentadbir alam, ya. Okey. Jadi, manusia ini Allah telah berikan dua perkara yang paling besar. Sebab itulah manusia ni, kita ni lah khalifah di muka bumi ni, bukan makhluk lain. Bukannya ikan paus, walaupun dia besar daripada kita. Bukannya harimau, kan? Walaupun dia yang mampu makan kita, bukan kita makan dia, kan? Kenapa? Sebab kita ada dua benda, iaitu akal dan ilmu. Kenapa? Dengan akal dan ilmu ini kita mampu mereka sesuatu yang pertama lebih kuat daripada gajah, seperti kereta kebal. Gajah pun tak boleh buat kereta kebal, kan? Yang kedua, kita mampu mereka sesuatu yang lebih laju daripada harimau bintang, seperti kapal terbang. Dan yang ketiga, kita mampu mereka sesuatu yang setara kehalusannya dengan kuman, seperti teknologi nano, ya. Okey. Kenapa manusia ni dikatakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang paling terbaik? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memuliakan keturunan Adam AS, dan kami telah memberi mereka berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka daripada benda-benda yang baik, serta kami telah melebihkan mereka dengan selebih-lebihnya mengatasi banyak makhluk yang telah kami ciptakan, ya. Syafiqah pernah tengok ni kucing bawa kereta? Tak pernah, kan? Manusia saja. Manusia saja kan yang ada kenderaan di darat, di laut, di udara, semua manusia. Binatang lain, makhluk lain, selain burung lah, kan. Tapi burung boleh tak berenang di air? Tak boleh, kan. Manusia saja yang ada di ketiga tempat, ya. Jadi itulah bukti manusia adalah makhluk yang terbaik, ya. Okey. Jadi, apa peranan manusia dalam meneroka ciptaan Allah SWT ini? Yang pertama, kita hendaklah menyumbang idea. Dengan akal yang Allah bagi ni, kita sumbang idea dan tenaga bagi menghasilkan penyelidikan. Jangan malas guna akal yang Allah bagi ni, ya. Jangan malas nak bergerak. Kena berfikir bagaimana nak menyelesaikan masalah ummah, bagaimana nak menyelesaikan masalah kehidupan, ya. Jangan asyik nak menunggu je orang bantu kita, ya. Kena berfikir nak menyelesaikan masalah. Usaha, betul. Manusia mampu mengolah ciptaan Allah SWT bagi menyelesaikan pelbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan kita. Kalau dekat sekolah-sekolah sekarang ni, Syafiqah, banyak galakan membuat projek-projek research and development. Macam kalau kat sekolah Ustazah pun kami memang giat menggalakkan pelajar kami menyertai pertandingan R&D. Ya? Okey. Kemudian, contohnya, apa yang manusia boleh selesaikan? Manusia boleh cipta barang-barang yang boleh menyelesaikan masalah fizikal. Manusia daripada besi tadi, ya, asalnya Allah cipta apa? Besi. Besi, Allah cipta besi. Dengan besi itu manusia boleh bina, cipta perkara, benda yang boleh menyelesaikan masalah fizikal, seperti kelip kertas. Nampak je kecil, kan Syafiqah? Tapi banyak tak dia selesaikan? Banyak juga. Kelip kertas. Dalam yang seangkatan dengannya lah stapler. Kalau tak ada, kan, kertas terabur, sakit hati juga kita, kan. Kalau bawa kertas, kan, sepah, kan. Ya. Penyangkut baju. Lepas air, lepas reka. Kalau tak ada sangkut baju, ya Allah, ya Tuhanku. Stres, manjang, kan. Ya, itu semua menyelesaikan masalah kehidupan. Ya. Walaupun perkara tu kecil. Jangan sangka kalau kita cipta tu perkara tu kecil, dia tidak bermanfaat. Sekecil-sekecil perkara, kalau dia mampu menyelesaikan, binalah, ciptalah murid-murid semua
Ya. Okey. Kemudian apa lagi? Daripada kita boleh juga gabungkan beberapa ciptaan Allah ni. Ada yang besi dengan plastik, kita boleh gabungkan jadi apa? Kereta. Kan? Kereta tu kalau besi semua panas lah kan. Kenalah ada komponen lain kan. Jadi kereta boleh bawa kita ke mana-mana, boleh pergi ke masjid, melakukan ibadah kan. Jadi guna peralatan yang kita dah cipta tadi tu untuk buat benda-benda baik saja. Jangan guna untuk maksiat. Bagus-bagus nak dapat pahala, jadi dapat dosa, na'udzubillah ya. Okey, kapal terbang. Kapal terbang boleh kita gunakan untuk sambung belajar, menunaikan ibadah, menziarahi orang, menziarahi sanak saudara, melancong. Jangan niat melancong saja murid-murid semua. Kita niat melancong pergi meneroka ciptaan Allah SWT dengan niat macam tu supaya dapat pahala di mana yang kita pergi tu ya, musafir ya. Okey. Selain itu, maknanya Ustazah, asasnya tu beralih semula kepada akal yang diciptakan oleh Allah lah. Ya, maksudnya kita dengan akal tadi kita ambil apa yang Allah cipta, kita bina sesuatu untuk membantu, untuk membantu menyelesaikan masalah kehidupan manusia. Yang pertama tadi tu aspek luaran yang boleh bantu aspek luaran. Yang ini pula kita nak bina, nak bantu untuk membantu menyelesaikan masalah dalaman manusia. Contohnya Allah SWT juga mencipta sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar seperti karbohidrat, zinc, selenium, folat, zat besi kan. Benda-benda ni semua dia juga bermanfaat untuk kesihatan dalaman manusia. Ada yang mencerdaskan minda, menstabilkan emosi dan mencerdaskan tubuh badan ya. Okey, jadi kita pun juga boleh membuat seperti mana makanan tambahan untuk kesihatan ya. Okey, kita boleh pergi ke sesi uji minda. Soalan pertama. Nyatakan 2 tanggungjawab manusia sebagai khalifah di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Okey, siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Okey, Murshidah. Silakan Murshidah. Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia perlu mentadbir alam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala mengikut panduan yang diberikan dalam Al-Quran dan hadis. Lepas tu yang kedua, kita boleh menyelidik dan meneroka keajaiban ciptaan Allah. Sangat bagus Murshidah. 2 bintang untuk Murshidah. Tahniah Murshidah. Okey, soalan kedua. Isikan tempat kosong berikut dengan jawapan yang betul. Manusia diiktiraf sebagai makhluk Allah SWT yang terbaik kerana manusia dikurniakan apa dan apa. Siapa ingat? Siapa ingat boleh angkat tangan? Ya, Syed. Okey, silakan Syed. Kenapa Syed tak pandai turun tangan? Okey. Silakan Syed. Manusia diiktiraf sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik kerana dikurniakan akal dan ilmu. Alhamdulillah, sangat betul. Kita dah ulang-ulang banyak kali tadi kan? Kerana manusia dikurniakan akal dan ilmu. Okey, soalan yang ketiga. Okey, Ustazah nak berikan markah dulu Ustazah. Oh ya. Bintang, 2 bintang. Ya. Untuk saya, tahniah. Okey, Ustazah. Soalan seterusnya, nyatakan 2 contoh ciptaan manusia yang hebat jika mereka menggunakan akal dan ilmu yang Allah kurniakan. Okey, siapa nak jawab? Ya, Akilah. Silakan Akilah. Nombor pertama, manusia mampu mereka sesuatu yang lebih kuat daripada gajah seperti kereta kebal. Kedua, manusia mampu membina sesuatu yang lebih laju seperti harimau bintang, seperti kapal terbang. Lebih laju daripada harimau bintang seperti kapal terbang. Ya, benar Akilah. 2 bintang untuk Akilah. Tahniah Ustazah ucapkan. Okey, soalan terakhir untuk Irfan lah kan. Irfan je sebelum jawab. Nyatakan 2 peranan manusia dalam meneroka ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, manusia mampu mencipta sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah luaran atau fizikal seperti klip kertas, pengangkut baju, kereta dan kapal terbang. Yang kedua, manusia mampu mencipta sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada kesihatan dalaman badan manusia seperti makanan kesihatan tambahan yang boleh mencerdaskan tubuh badan dan mencerdaskan minda. Ya, ada 2 aspek tadi kan yang boleh membantu menyelesaikan luaran dan juga boleh memberikan manfaat pada kesihatan dalaman. 2 bintang untuk Irfan. Tahniah semua Alhamdulillah. InsyaAllah lah menguasai tajuk ini dengan baik sekali. Baik. Jadi Ustazah, untuk topik kita pada hari ini mungkin Ustazah ada rumusan secara ringkas.
InsyaAllah rumusan kita, Ustazah harapkan semua murid yang mengikuti PBD Pendidikan Islam Mendengar Rendah pada hari ini dapat menyatakan 99 nama Allah SWT dengan betul, kemudian dapat menyatakan maksud nama Allah SWT Al-Khaliq dan Al-Musawwir dengan betul. Murid-murid juga Ustazah harapkan dapat menyatakan satu dalil nakli nama Allah SWT Al-Khaliq dan Al-Musawwir dengan betul. Ustazah juga mengharapkan murid-murid di studio dan juga di rumah mampu menyatakan satu dalil akli nama Allah SWT Al-Khaliq Al-Musawwir dengan betul dan menerangkan dua peranan manusia dalam mengolah dan menerokai ciptaan Allah SWT dengan jelas. Itu dia rumusan daripada guru kita berkenaan dengan Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Jadi Ustazah, bagaimana juga dengan pentaksiran keseluruhan murid kita yang sangat-sangat hebat pada hari ini Ustazah? Alhamdulillah Ustazah, dalam skala 1 hingga 10 Ustazah nak bagi mereka 9 pada hari ini. Tahniah semua, tepukan untuk diri sendiri. Masya Allah. Jadi Ustazah, untuk adik-adik kita ni, kalau mereka nak cari sumber rujukan, daripada mana Ustazah? Di website Delima. Website Delima KPM. Jadi Ustazah, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang diberikan pada hari ini. Terima kasih untuk juga topik Syafiqah. kita. Terima kasih sama-sama. Untuk topik kita Al-Khaliq dan Al-Musawwir. Terima kasih juga kepada semua yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.